pihak kerajaan pada hari ini adalah pasukan dari kelas C dan mewakili pihak pembangkang adalah pasukan dari kelas H. Pihak kerajaan diwakili oleh Saudari Nur Adibah selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nik Nur Sarah Safia selaku Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Saudari Nur Aisyah selaku Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Diwakili oleh Saudara Muhammad Azim Siddiq selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudari Nur Indriana selaku Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang dan Saudara Muhammad Idham selaku Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Ahli-ahli yang berhormat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Saudari Nur Adibah untuk membuka Dewan Perdebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kerajaan, Pembangkang serta hadirin-hadirat yang sudi bersidang. Tuan-tuan dan puan-puan, usul pada hari ini merupakan satu usul yang cukup penting untuk kita bincangkan bersama. Pihak perwakilan kerajaan telah membawa satu usul ke meja perdebatan hari ini, iaitu Dewan ini percaya bahawa kelas 2 sistem hybrid jawapan kepada pendidikan norma baharu. Baiklah, sebelum saya teruskan sesi penghujahkan daripada pihak perwakilan kerajaan, penting untuk kita lihat definisi frasa demi frasa usul perdebatan kita hari ini. Saya ingin memecahkan kepada 3 frasa. Frasa yang pertama, saya ingin memecahkan kepada 2 frasa. Frasa yang pertama, kelas 2 sistem hybrid bermaksud gabungan di antara pembelajaran secara dalam talian dan bersemuka. Frasa yang kedua, pendidikan norma baharu bermaksud konsep pembelajaran yang relevan pada masa dan tempat serta masalah semasa. Jawapan pula membawa maksud secara literalnya ialah jalan penyelesaian. Secara konseptualnya, definisi usul kita pada hari ini ialah kelas 2 sistem hybrid merupakan jawapan atau bentuk penyelesaian kepada masalah yang timbul pada pelaksanaan pendidikan norma baharu iaitu pembelajaran semasa musim COVID-19 ini. Selesai pendefinisian usul frasa demi frasa, sebelum saya teruskan kepada sesi pengujahan daripada pihak perwakilan kerajaan, saya akan menjelaskan beberapa perkara di sidang yang mulia ini. Pertama, apakah keperluan mendesak untuk kita bawakan usul ini ke meja perdebatan hari ini? Keperluan mendesaknya ialah sekarang ini bentuk pembelajaran yang dilaksanakan ialah pembelajaran secara atas talian. Untuk belajar berkaitan teori mungkin sangat sesuai. Tetapi bagaimana pula dengan segelintir pelajar universiti yang lain? Masalah timbul apabila pelajar yang mengambil jurusan yang memerlukan pengendalian praktikal seperti jurusan sains dan makmal, jurusan mekanik atau enjin di bengkel dan sebagainya tidak dapat melakukan pengendalian itu seperti yang sepatutnya. Oleh itu, ya, ada keperluan mendesak untuk kita bawakan isu ini pada hari ini. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan ini akan dijalankan selepas semua pelajar masuk ke dalam universiti. Memandangkan sekarang ramai pelajar yang telah pun mendapatkan vaksin. Jadi, untuk mengelakkan masalah pelaksanaan kelas dan sistem hybrid, pelaksanaan itu akan dilakukan setelah semua pelajar kembali ke universiti. Ketiga, apakah matlamat perdebatan hari ini? Kami di perwakilan kerajaan percaya bahawa matlamat perdebatan usul hari ini ialah untuk memberi jalan penyelesaian dua hala kepada semua jurusan di universiti yang ada di Malaysia. Berbalik kepada usul pada hari ini iaitu Dewan ini percaya kelas 2 sistem hybrid jawapan pendidikan norma baharu. Kami di perwakilan kerajaan menyokong usul ini kerana melihatkan kepada beberapa aspek. Yang pertama, kelas 2 sistem hybrid memenuhi tuntutan praktikal. Yang kedua, sistem hybrid mengekang penularan COVID-19. Hujah pertama di perwakilan kerajaan atas kata kunci memenuhi tuntutan praktikal. Ini berkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi. Sekiranya kelas 2 sistem hybrid dilaksanakan, masalah yang dihadapi oleh pelajar jurusan tertentu yang memerlukan pengendalian yang sepatutnya akan mendapat peluang untuk kembali ke bengkel maupun makmal untuk menjalankan aktiviti secara fizikal di sana seperti yang dikehendaki dalam pembelajaran mereka.
dan sudah semestinya dengan menggariskan juga panduan yang perlu dipatuhi ketika mereka menjalani aktiviti fizikal tersebut, seperti dibuat pada skala yang kecil pada satu-satu sesi. Jika pensyarat ingin mengadakan kelas secara atas talian, tiada masalah. Pelajar hanya perlu duduk di bilik masing-masing dan belajar secara atas talian seperti biasa. Jadi pembelajaran atas talian ada, praktikal pun dilaksanakan, prosedur norma baharu juga terjaga. Penyelesaian dua hala dan saksama kepada semua pihak. Jadi itu sahaja. Maka itulah hujah di perwakilan kerajaan, maka mohon untuk usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nur Adibah. Saya kini menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudara Muhammad Azim Siddiq untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Warga Dewan sekalian, bangkit Perdana Menteri membawa pelbagai masalah dan kekeliruan dalam Dewan Perdebatan kita. Namun tidak mengapa, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang. Seterusnya, hadirin hadirat. Sekejap, saya minta maaf sebab Ketua Hakim dia tengah ada masalah internet. Sekejap, saya minta hold dulu. Belum cukup 30 minit, 30 saat kan? Minta mula semula nanti. Kak Tira dah okey ke? Yes, okey dah. Sorry. Okey dah boleh semula. Minta maaf Warga Dewan sekalian, bangkit Perdana Menteri pada hari ini membawa pelbagai kekeliruan dan kekecohan dalam Dewan Perdebatan. Namun tidak mengapa. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang. Seterusnya, hadirin hadirat yang sudi melapangkan masa dalam Dewan Persidangan Maya kita. Usul gagasan tetap sama. Dewan ini percaya kelas 2 sistem hybrid, jawapan pendidikan norma baharu. Baiklah, kita lihat apa yang dibawa oleh Perdana Menteri pada hari ini. Apa yang dibawa dalam konsep yang dibuka di meja perwakilan kerajaan. Mereka sekadar katakan pendidikan norma baharu adalah pembelajaran yang relevan. Namun langsung tidak meletakkan apa-apa rasional maupun fakta menyokong konsep mereka. Mari saya bawa satu fakta yang menyokong frasa pendidikan norma baharu ni yang lebih jelas. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, menyatakan dalam keadaan hari ini tuntutan pendidikan norma baharu sekurang-kurangnya, pertama, kita dapat melaraskan PDPR, dan kedua, kita dapat menghadkan risiko jangkitan pandemik COVID-19 warga Dewan sekalian. Itu adalah pendidikan norma baharu warga Dewan sekalian. Seterusnya, faktor terdesak yang mereka lihat hari ini, sekadar mereka kata hari ini kita kena buat perkara ini sebab timbulnya masalah pelajar tak boleh buat kerja amali, kerja secara teknikal. Sedar ataupun tidak, kita sepatutnya dalam konsep hari ini, kita kena tengok sejauh mana sebenarnya kelas hybrid ni selesaikan masalah itu. Sama ada ia membawa beban yang lebih banyak ataupun dia menyelesaikan. Itu yang sepatutnya kita bincangkan dalam Dewan Perdebatan. Maka kita lihat pula hujah yang dibawa oleh Perdana Menteri hari ini. Hujah beliau bercerita tentang tuntutan praktikal, di mana beliau katakan sama juga seperti konsep pelajar boleh buat aktiviti fizikal. Sedar ataupun tidak, akan berlakunya ketidakselarasan PDPR apabila ada sedikit pelajar yang buat kerja fizikal, ada sedikit pelajar yang buat yang belajar teori sahaja warga Dewan, dan juga memberi beban dan masalah kepada guru pula warga Dewan sekalian untuk menyediakan bahan pembelajaran. Namun, kedua-dua itu akan diterangkan dalam dua hujah kami. Seterusnya, kita ada banyak aplikasi sebenarnya yang boleh sudah menggantikan pembelajaran secara fizikal ini. Contohnya, aplikasi eksperimen di mana pelajar-pelajar mengambil kos sains boleh membuat eksperimen
uji kaji melalui aplikasi Warga Dewan. Itu sudah memadai di mana pembelajaran sudah selaras dan juga kita boleh mengecilkan risiko jangkitan COVID-19 Warga Dewan sekalian. Baiklah, lihat perwakilan pembangkang hari ini. Hari ini kami percaya bahawa Dewan ini kelas 2 sistem hybrid bukan jawapan kepada pendidikan norma baharu. Sebab kita tengok tak berkesannya kelas 2 sistem ini menjadi jawapan kepada pendidikan norma baharu. Pertama, dalam hujah saya akan jelaskan kelas 2 sistem ini tak selaras PDP. Macam mana dia tak selaras? Sebenarnya, macam ni warga dewan sekalian. Menurut satu artikel berita harian pada 16 Mei 2021 yang bertajuk PDP Norma Baharu, konsep pembelajaran mesti sentiasa relevan. Mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga menyatakan konsep pembelajaran tidak seharusnya terperangkap dalam lingkungan four walls of room, iaitu dalam bilik darjah. Sebaliknya, harus mengutamakan memastikan murid tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita buat kelas hybrid, ada yang buat fizikal, ada yang buat teori, tampakkan dekat situ tak selaras warga dewan. Baiklah, satu lagi perkara yang perlu kita tekankan di mana berlakunya isu berat sebelah kepada pelajar. Menurut satu penyelidikan yang dibiayai oleh Yayasan Pendidikan Endowment yang menyiasat model kelas hybrid mendapati bahawa pembelajaran secara kelas 2 sistem ini membawa masalah kepada ketidakadilan kepada pelajar, di mana mungkin pun bagi pelajar yang berada atas talian boleh merujuk kepada sumber yang lebih luas ketika sesi PDP. Malah bagi pelajar yang berada secara fizikal terlalu tertumpu kepada sumber yang terhad, menunjukkan tiada pendidikan norma baharu di mana kita menerapkan teknologi dalam pendidikan. Maka warga dewan ini menunjukkan keadaan berat sebelah warga dewan sekalian. Maka dalam hujah ini telah saya buktikan bagaimana tak selarasnya PDP itu dan juga menyebabkan kita lebih membesarkan lagi risiko jangkitan COVID-19 itu, menyebabkan tak berkesannya sebenarnya kelas hybrid ini warga dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Azim Siddiq. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudari Nik Nur Sarah Safia untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Anak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang Pertua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu kelas 2 sistem hybrid bukan merupakan jawapan pendidikan norma baharu. Jadi, saya memohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti definisi yang telah diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu kelas 2 sistem hybrid merupakan jawapan pendidikan norma baharu. Baiklah, sebelum saya mengutarakan hujah saya terlebih dahulu, berizinkan saya untuk membidas hujah yang telah diberikan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri sebentar tadi telah mengeluarkan sebuah fakta tentang kata-kata seorang menteri berkenaan bahawa seorang pelajar bukan sahaja perlu belajar dalam sebuah bilik. Dan begitulah kata beliau. Jadi begitulah juga yang telah kami bawakan pada hari ini. Pada hari ini kami ingin bawakan bahawa pelajar ini perlu belajar secara hybrid, secara dua perkara, iaitu melalui dalam bilik dan juga luar daripada bilik, iaitu daripada atas talian dan juga secara fizikal. Jadi baiklah, saya akan meneruskan hujah saya pada hari ini dengan membawa satu hujah, iaitu sistem hybrid mampu mengekang penularan COVID-19. Pendidikan pada zaman sekarang sangat susah dijalankan kerana COVID menjadi punca masalah besar buat para pelajar. Kalau kita jalankan sistem hybrid ini, kita dapat mengawal penularan COVID-19 yang seperti telah diusahakan oleh pihak kerajaan. Hal ini demikian telah disuarakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi bahawa sistem hybrid ini akan dijalankan apabila semua para pelajar tiba di universiti, bukannya berada di rumah masing-masing. Mereka sudah berada di universiti. Dan seterusnya, ingin saya katakan, para pelajar hanya perlu berada di asrama masing-masing dan menghadap laptop dan seterusnya belajar secara online. Mereka tak perlu pun
sewaktu nak belajar teori tu, orang perlu berada dalam dewan, beramai-ramai, bersempit-sempit, tidak perlu. Jadi sebenarnya biasanya kan pensyarah ni, mereka perlu penuhkan satu dewan yang memang biasanya seramai berpuluh-puluh, beratus-ratus orang untuk menjalankan satu pembelajaran teori. Tapi kali ini tidak perlu. Yang mereka hanya perlu menggunakan, mohon izin Yang Pertua, mereka hanya perlu menggunakan Google Meet, Webex dan lain-lain. Sikit ini jelas menunjukkan bahawa kita cara tidak langsung berjaya mengurangkan interaksi fizikal antara semua pelajar. Manakala jika terdapat subjek yang begitu mustahak untuk menggunakan cara praktikal, secara lab, makmal ataupun semuanya, terdapat cara yang Tuan berhormat, bukannya tiada cara. Pihak universiti boleh mengusahakan satu sistem yang sistematik untuk jalankan sistem fizikal ini. Mereka boleh mengadakan sebuah jadual untuk giliran para kelas untuk jalankan sistem ini. Mungkin contohnya hari ini kelas A, esok kelas B, lusa kelas C dan lain-lain. Dan seterusnya mereka juga boleh menetapkan bilangan pelajar untuk jalankan praktikal pada hari ini. Contohnya hari ini 10 orang. Kalau Yang Berhormat, Lusa 10 orang. Okey, baiklah, silakan. Yang Berhormat, tunjukkan jaminan hari ini negara Malaysia sudah pun mempunyai prosedur dan keselarasan dalam menjalankan kelas hybrid kalau betul dia merupakan jawapan. Baiklah Tuan Yang Berhormat, saya yakin bahawa pihak universiti akan mengambil inisiatif ini. Pastinya pihak universiti terdiri pada golongan yang bijak pandai. Takkanlah mereka tidak akan mengambil tahu tentang perkara ini. Pastinya mereka akan segera bila mendengar makluman daripada kerajaan untuk semua pelajar mengadakan hybrid, mereka semestinya akan segera menjalankan sebuah jadual untuk perkara ini, untuk jalankan sebuah hybrid ini. Saya percaya bahawa pihak universiti akan menjalankan perkara tersebut. Baiklah, saya teruskan. Kesimpulannya, kita belajar teori melalui kelas atas talian mampu. Okay, baiklah. Kita belajar teori secara kelas atas talian. Kita belajar praktikal melalui cara fizikal. Cara ini sedikit sebanyak mampu menampung sama ada zahir dan batin seorang murid. Perkara ini seterusnya juga melahirkan pelajar yang lebih berkualiti dan bijak pandai. Bukan saja teori mereka tahu, mereka juga tahu pasal praktikal. Mereka bukan saja menggunakan perkara teori, menggunakan apps dan lain-lain. Mereka boleh keluar dan menjalankan perkara itu kerana mereka berada di asrama, bukan berada di rumah. Mereka boleh pergi ke universiti. Baiklah Yang Berhormat, Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan memohon agar usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan suara majoriti. Tuan Yang-Pertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Saudari Nik Nur Sarah Safia. Selanjutnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Nur Indriana untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, para hakim yang arif lagi bijaksana, bunga-bunga di pihak perwakilan kerajaan dan seterusnya rakan-rakan di pihak pembangkang. Usul yang dipersidangkan pada hari ini masih sama, iaitu Dewan ini percaya kelas 2 sistem hybrid jawapan pendidikan norma baharu. Saya sebagai timbalan pembangkang masih berpegang teguh dengan asas bangkangan kami, iaitu Dewan ini tidak percaya kelas 2 sistem hybrid jawapan kepada pendidikan norma baharu. Baiklah, terlebih dahulu saya minta izin untuk mewidas hujah-hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Menteri di perwakilan kerajaan kita sebentar tadi. Dalam hujah Perdana Menteri di pihak kerajaan sebentar tadi, beliau kata pelajar masih memerlukan terdapat kengkangan untuk melakukan aktiviti praktikal dan eksperimen dengan izin yang di-Pertua Dewan untuk supaya mewujudkan kelas hybrid. Seperti yang kita tahu, telah wujudnya online laboratory dengan izin Yang Berhormat untuk pelajar-pelajar melakukan uji kaji dan praktikal secara atas talian. Buktinya, sekini sudah ada pelajar-pelajar yang menggunakan kaedah tersebut seperti pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi yang menggunakan kaedah tersebut di rumah. Maka hujah Perdana Menteri itu tidak relevan untuk kita terima. Manakala hujah Timbalan Menteri pula pihak kerajaan sebentar tadi, beliau kata untuk mengawal penularan COVID-19. Yang Berhormat, semasa pembukaan sekolah 20 Januari yang lepas dilaporkan sebanyak 15 kluster melibatkan pusat pengajian tinggi dan 11 kluster sekolah menengah, 10 kluster prasekolah dan sekolah rendah serta 5 kluster pusat tahfiz dan madrasah yang telah dilaporkan.
Jadi, adakah ini menunjukkan sebenarnya kelas hybrid ini adalah jawapan kepada pendidikan norma baharu? Maka hujah ini juga tidak relevan untuk kita terima pada hari ini. Selesai sudah? Ya, silakan. Yang Berhormat berkatakan bahawa terdapat kluster-kluster semasa kita membuka sekolah pada bulan-bulan yang lepas. Tapi pada masa itu tidak lagi para pelajar ini diberikan vaksin. Tapi yang kami bawakan sekarang, para pelajar akan dicucuk vaksin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam universiti. Bagaimana yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat. Soalan Yang Berhormat itu akan saya buktikan dalam kes saya sebentar nanti. Selesai sudah, saya menolak kedua-dua hujah yang tidak relevan dari pihak kerajaan. Maka sekarang kita terus bergerak kepada hujah di perwakilan pembangkang. Hujah kami di bawah indikator pelajaran hybrid bukanlah tuntutan semasa. Seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang kita berada di fasa endemik di mana kita akan terus hidup berkekalan dengan wabak COVID-19 ini. Maka kerajaan telah mewujudkan inisiatif yang dipanggil sistem pembelajaran norma baharu. Masalahnya sekarang adalah kewujudan pembelajaran hybrid ini benar-benar wajar sebenarnya dan berkesan untuk digunakan pada waktu sekarang. Maka dalam hujah ini saya akan membuktikan bahawa kelas hybrid ini mewujudkan banyak tentangan dan halangan untuk dilaksanakan. Menurut berita harian bertarikh 30 September baru-baru ini, seramai 8,269 murid dan pelajar dijangkiti COVID-19 sepanjang sesi perkosaan bermula 20 Januari hingga 7 Mei yang lalu. Itu baru saja pelajar sekolah. Belum lagi kita kira pelajar IPT dan seterusnya. Warga-warga sekolah yang turut terjangkit. Ini telah menunjukkan kehadiran pelajar ke pusat institusi mampu menyebarkan lagi wabak penyakit ini. Jika benar kelas hybrid ini merupakan jawapan pendidikan norma baharu, jadi mengapa penyebaran penyakit ini semakin menular? Bukankah jawapan pendidikan norma baharu ini sebenarnya adalah penyelesaian supaya kita dapat hindari daripada penyakit ini menular, ahli dewan sekalian? Maka kami di pihak pembangkang percaya kelas hybrid ini bukanlah jawapannya. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat dari segi penerimaan ibu bapa yang kurang bersetuju dengan kelas hybrid. Baru-baru ini juga kita dapat lihat Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengumumkan PDP secara berfasa bagi pelajar tingkatan 5. Tetapi perkara itu telah ditangguh kerana maklum balas ibu bapa yang risau akan keselamatan anak-anak di sekolah. Kami di pihak pembangkang juga percaya pembelajaran atas talian sepenuhnya merupakan suatu inisiatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelas hybrid. Hal ini kerana pelajar akan lebih selamat sekiranya kekal di rumah di samping menerapkan kemahiran teknologi dalam kehidupan seharian bagi mengukuhkan dan memajukan lagi pendidikan norma baharu ini. Guru-guru juga akan lebih teratur dengan proses pengajaran yang dijalankan. Impak akhirnya keselamatan dan kesihatan pelajar lebih terjamin sekiranya tidak menghadiri kelas hybrid. Maka kelas hybrid ini tidak berkesan sebagai... Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Nur Indriana. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dewan menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Saudari Nur Aisyah untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kerajaan, Pembangkang dan hadirin yang sudah bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan buat semua. Bertindak selaku Menteri Pertahanan, akan saya laksanakan 3 fragmen kerja utama. Pertama, untuk membidah secara keseluruhan konsep yang dibawa oleh pihak pembangkang. Seterusnya membidah hujah 1 dan 2 yang disampaikan oleh Ketua Pembangkang dan Timbalan Ketua Pembangkang. Akhir sekali memperkukuh kes di perwakilan kerajaan. Itu saya teruskan dengan kiasan saya. Bangun Ketua Pembangkang mengatakan bahawa
pelarasan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan jika kita laksanakan kelas 2 sistem hybrid ini. Namun yang berhormat, pelarasan ini dapat juga dilaksanakan. Seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri katakan pada awal tadi, kelas 2 sistem hybrid ini akan dijalankan apabila semua pelajar berada di institusi pengajian masing-masing. Jadi, para pelajar boleh bergilir-gilir untuk menjalankan praktikal tersebut tanpa ada pelajar yang ketinggalan di belakang. Sekejap berhenti sekejap. Ketua Hakim tengah ada masalah. Kak, dah okey ke Kak? Okay. Okey, proceed. Okay. Saya teruskan. Jadi, para pelajar tiada para pelajar yang akan ketinggalan ke belakang kerana jadual seperti yang Timbalan Perdana Menteri katakan sebentar tadi, jadual akan dikeluarkan oleh institusi untuk mengatur giliran para pelajar supaya sentiasa adil dan tiada para pelajar yang ketinggalan dalam mengadakan praktikal maupun teori. Seterusnya, bagi hujah Timbalan Ketua Pembangkang, katanya pembelajaran kelas 2 sistem hybrid ini bukan tuntutan semasa kerana COVID-19 ini. Kerana itu, kami sebenarnya mengatakan bahawa sistem kelas 2 sistem hybrid ini adalah jawapan kerana merujuk kepada hujah-hujah kami yang sebentar tadi. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan praktikal bagi para pelajar yang mengambil kursus praktikal seperti mungkin Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan bahawa para pelajar yang mengambil kursus sains boleh menggunakan dengan izin Yang Bertuah online laboratory untuk mengadakan uji kaji yang boleh dikatakan sebagai alternatif untuk praktikal di makmal. Namun, bagaimana pula untuk para pelajar yang praktikal di bengkel? Apakah online yang mereka dapat lakukan? Tiada. Adakah mereka boleh hanya mempelajarinya melalui atas talian semata-mata? Tidak, Yang Bertuah. Seterusnya, adakah para pelajar benar-benar faham dan tahu bagaimana untuk menggunakan atau bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang mereka lakukan di atas talian itu apabila mereka kerja nanti? Contohnya untuk para pelajar yang berada mengambil kursus di bengkel yang seperti saya katakan sebentar tadi, adakah mereka tahu bagaimana untuk sebenarnya menukar katalah enjin untuk di motor itu? Sekadar belajar teori ataupun belajar praktikal daripada atas talian sahaja tidak cukup, Yang Dipertua. Saya tinggalkan persoalan ini supaya seboleh-bolehnya dijawab oleh pihak pembangkang. Seterusnya, kami di pihak kerajaan, kerana itu kami menyokong usul pada hari ini iaitu Dewan Ini Percaya kelas 2 sistem hybrid adalah jawapan kepada pendidikan norma baharu dengan hujah yang pertama mengatakan bahawa ada keperluan mendesak dan menuntut tuntutan fizikal untuk para pelajar yang memerlukan latihan praktikal, dan seterusnya hujah kedua untuk mengekang penularan COVID-19. Itu saya daripada saya, mohon usul untuk diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Saudari Nur Aisyah. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Pembangkang Pertama, Saudara Muhammad Idham untuk menyampaikan bidasan beliau.
Minta maaf saudara Muhammad Idham. Suara anda tidak dapat didengari. Maaf, mungkin Idham tak boleh cakap, boleh tak saya ganti? Ketua Hakim, Kak Tira, nak benarkan pergantian berlaku ke ataupun nak stick dengan Izham lagi? Idham ada masalah lain ke? Ah, Uh, Cadangan saya, kita bagi tanpa buka kamera lah kepada saudara Idham kalau dia masih boleh berdebat. Cuba Ya, okey ya. boleh. Saudara Idham mempunyai masalah mic. Okey, macam mana? Kak Tira nak benarkan pergantian ke? Hello, tes. Dengar tak? Dengar. Dengar? Okey. 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 Start. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerajaan yang gagal untuk membuka kes, pembangkang seterusnya sidang dewan sekalian. Terus kita bergerak kepada permasalahan di perwakilan kerajaan. Kita mulakan dengan menteri yang ketiga. Sedar atau tidak sidang dewan, beliau hadir dengan omong-omong kosong semata-mata. Ya benar, beliau membidas hujah kami, namun bidasan beliau adalah sangat tidak rasional. Kerana apa? Kerana telah kami buktikan bagaimana apabila kelas sistem hybrid menjadi jawapan pendidikan norma baharu, impak akhir yang negatif akan muncul, iaitu memberi masalah kepada banyak pihak. Seterusnya sidang dewan, menteri ketiga ini saya boleh katakan beliau cuba untuk memfitnah kami bahawa kami ini tidak hadir dengan rasional yang kukuh. Namun seawal Datuk Azim berdiri, telah kami tunjukkan kenapa kami hadir pada hari ini untuk menolak usul, iaitu kerana kami memperlihatkan ada impak akhir yang menyebabkan sekumpulan pihak itu terjejas jika kelas hybrid sebagai pendidikan norma baharu. Selesai menteri ketiga, bergerak kepada menteri kedua yang cukup lemah hari ini. Jika yang ketiga ini sudah teruk, apatah lagi yang kedua ini sama teruknya. Kerana apa? Mari kita lihat, beliau membawa hujah iaitu mengekang penularan COVID-19. Dalam hujah ini, beliau katakan bila kita lakukan kelas hybrid dapat mengurangkan penularan COVID-19, berdasar saya cukup mudah, iaitu hari ini kalau kita buka kelas hybrid sebenarnya lebih membesarkan risiko penularan COVID-19. Dan selain itu, sama seperti pembangkang kedua, saya telah berkatakan bahawa dalam pembukaan kes kelas hybrid sebelum ini yang langsung tiada prosedur yang jelas, iaitu telah pun mewujudkan banyak kluster daripada sekolah. Sampai hari ini kita tak ada prosedur dan penyelarasan yang jelas dalam menjalankan kelas hybrid. Di meja kerajaan pun tak mampu beri jaminan. Jadi adakah kita masih nak percaya kelas 2 sistem ini sebagai jawapan? Bergerak pula kepada hujah pertama. Tetapi kita bidas dahulu pembukaan kes Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri inilah yang paling bermasalah daripada dua yang tadi. Pertama, Wakil Dewan,
Perdana Menteri gagal membuka konsep dengan baik di mana mereka ini hanya menumpukan kepada keburukan peperiksaan atas talian semata-mata. Mereka langsung tidak fikirkan apakah impak sekiranya kelas hybrid sebagai pendidikan norma baharu pada masa kini. Yang berhormat Perdana Menteri, nak hadir dengan usul, janganlah terlalu bertumpu kepada kebaikan dan keburukan semata-mata. Sebab hari ini, setiap perkara di dunia ini tidak sempurna. Kalau sehingga akhir pendapatan kita nak lambatkan segala kebaikan dan keburukan, akhirnya usul hari ini tidak akan habis. Maka kita harus fikir, apakah kebaikannya kepada para pelajar ini? Dengan melihatkan kepada impak akhir, barulah kita dapat kaji sama ada kelas hybrid ini adalah jawapan atau tidak. Kerana kami di pihak pembangkang melihatkan sekiranya kita mengambil kelas hybrid ini sebagai jawapan apakah keberkesanannya sebagai pendidikan norma baharu. Baiklah, seterusnya pihak boleh hujah sulung kerajaan yang juga bermasalah, iaitu hujah yang pertama beliau berbunyi tuntutan praktikal. Hidasan saya mudah. Sebenarnya kalau kita lakukan pengasingan kelas ini, sebenarnya akan berlaku ketidakselarasan PDPR dan membebankan pengajar untuk menyediakan bahan pengajaran. Selesai pembedasan, kalau ketiga-tiga menteri pun sudah berterabur, adakah kita masih nak menerima usul? Maka hiraukan perwakilan kerajaan, beralih pandang kepada meja pembangkang yang lebih relevan. Di mana perwakilan pembangkang pada hari ini kami melihatkan ketidakkeberkesanan kelas hybrid sebagai pendidikan norma baharu kerana kami memperlihatkan kelas hybrid yang menunjukkan ketidakkeberkesanan yang lebih ketara. Maka kami membawa hujah pertama iaitu ketidakselarasan PDPR. Dalam hujah ini kami ceritakan bagaimana hujah ini selari dengan kayu ukur kami. Yang pertama iaitu keadaan pemansuhan ini menyebabkan PDPR tak berkesan. Menurut satu penyelidikan yang dibiayai oleh Yayasan Pendidikan Endowment yang menyiasat model kelas hybrid mendapati bahawa pembelajaran secara kelas dua sistem ini membawa masalah ketidakadilan kepada pelajar. Di mana mungkin pun pelajar yang berada atas talian mampu merujuk kepada sumber yang lebih luas ketika sesi PDPR malah bagi pelajar yang berada secara fizikal hanya tertumpu pada sumber yang terhad suatu sesi PDP. Seterusnya hujah kedua kami berbunyi bukan tuntutan semasa. Dalam hujah ini kami ceritakan bagaimana hujah ini selari dengan kayu ukur kami yang kedua iaitu tiada tuntutan pun kelas hybrid ini menjadi jawapan bagi pendidikan norma baharu, malah membawa lebih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Maka keadaan jawapan ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan kepada pelajar berdasarkan dua aspek yang tadi yang telah kami tekankan, di mana PDPR yang tidak selaras dan bukan tuntutan semasa memainkan peranan penting dalam menjayakan pendidikan norma baharu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang Pertama, Saudara Muhammad Idham atas pembedasan itu tadi. Ahli-ahli yang berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama, maka berakhirlah sesi ucapan substantif. Dewan kini ditangguhkan selama 1 minit untuk persediaan bagi sesi penggulungan. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan kini diteruskan dengan sesi penggulungan. Diingatkan bahawa tiada izin laluan diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput
wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Warga Dewan bertemu lagi bersama saya dalam sesi pergulungan tanpa sebarang izin laluan. Baiklah warga Dewan, dalam sesi ini kita akan nilai apakah masalah perdebatan hari ini. Masalah pertama, apabila pihak kerajaan sendiri gagal memahamkan frasa pendidikan norma baharu itu sendiri, di mana telah saya katakan tadi, frasa pendidikan norma baru yang didefinisikan oleh mereka tidak berasaskan mana-mana sumber. Maka saya berikan cadangan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, menyatakan dalam keadaan hari ini, pendidikan norma baharu sekurang-kurangnya kita perlu melaraskan PDPR mengikut tuntutan semasa warga Dewan, iaitu tuntutan apa? Tuntutan untuk kita kecilkan risiko penularan COVID-19. Itu adalah pendidikan norma baharu yang ingin kita lakukan di negara Malaysia. Namun mereka gagal untuk memahamkan frasa ini. Baiklah warga Dewan, kita lihat sama ada hujah mereka ni mencapai tak pendidikan norma baharu ni. Sebenarnya tak pun. Mereka katakan kita kena buat kelas hybrid ni sebab tuntutan praktikal, sebab tak boleh buat secara online. Yang berhormatlah kami nafikan perkara itu. Kita ada cara dan kaedah untuk membuat kerja-kerja praktikal secara online, iaitu online laptop, online laboratory, warga dengan izin Tuan Yang di-Pertua, dan juga sedar ataupun tidak, adakah tak selaras kalau kita tak jalankan kerja praktikal ini? Tidak warga Dewan, masih lagi selaras. Semua pelajar tak belajar tentang praktikal. Jadi apabila sudah habisnya pandemik ini, mereka boleh pulang ke sekolah mereka dan belajar kerja-kerja praktikal warga Dewan sekalian. Itu adalah keadaan, bukan pun jawapan pendidikan norma baharu warga Dewan. Kita lihat pula hujah kedua mereka. Kata mereka, kalau kelas hybrid ni kita buat, kita boleh kecilkan risiko penularan COVID-19. Saya cukup pelik. Hari ni sebenarnya pendidikan norma baharu kita nak kecilkan, tapi diorang pergi besarkan lagi risiko penularan itu sendiri. Dan lebih teruk lagi, mereka gagal memberi jaminan adanya prosedur, adanya keselarasan sistem sistem kelas 2 sistem ini, sistem kelas hybrid ini warga Dewan. Menunjukkan hari ini Malaysia masih lagi tak bersedia. Dan adakah kita masih nak mengulang isu yang sama seperti kluster-kluster sebelum ini? Tidak warga Dewan. Maka lihatlah kami di meja perwakilan pembangkang. Kami tunjukkan bila kita buat kelas hybrid ni, impak dia sebab apa? Dia takkan selaraskan PDPR. Jadi dia tidak mampu menjadi jawapan pendidikan norma baru. Sebab apa? Sebab tak selaras. Lepas tu bagi beban dekat cikgu pula nak sediakan sumber pengajaran. Betapa penatnya seorang pengajar warga Dewan sekalian. Dan kami tunjukkan bahawa banyak membebankan banyak pihak hari ini warga Dewan sekalian. Maka saya kira perwakilan pembangkang lah yang lebih relevan dan menjawab pendidikan norma baharu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudara Muhammad Azim Siddiq, atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput wakil daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat kerajaan, pembangkang serta hadirin hadirat yang sudi bersidang. Masih dengan usul yang sama, Dewan ini percaya bahawa kelas 2 sistem hybrid jawapan kepada pendidikan norma baharu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesi penggulungan ini saya akan merumuskan kembali bagaimana debat kita berjalan. Pertama sekali, hari ini pihak perwakilan pembangkang bangkit dengan beberapa perkara. Pertama, silibus pembelajaran tidak selaras. Sebenarnya pihak pembangkang telah salah faham. Sebenarnya ianya masih selaras, wahai Yang Berhormat. Kelas 2 sistem hybrid hanya menjadikan aktiviti fizikal atau praktikal itu dijalankan di makmal atau bengkel. Bukankah pengendalian itu sebahagian daripada silibus pembelajaran mereka? Salah faham kedua daripada pihak pembangkang ialah mengatakan kelas 2 sistem hybrid berat sebelah, sedangkan telah pihak kerajaan menjelaskan tadi bahawa kelas 2 sistem hybrid memberi penyelesaian dua hala dan saksama. Belajar atas talian ada sekiranya kelas itu sedang belajar teori, praktikal pun dilaksanakan sekiranya hendak menjalankan aktiviti fizikal. Prosedur norma baharu juga terjaga melalui pelaksanaan garis panduan yang digariskan oleh pihak pengurusan universiti yang hikmah lagi bijak pandai. Ditambah dengan pelajar yang telah ramai divaksin menunjukkan bahawa mengurangkan risiko
akan kebolehjangkitan COVID-19 ini. Juga, pihak kerajaan telah memberitahu bahawa pelajar tidak dapat melaksanakan aktiviti fizikal seperti yang sepatutnya. Kerana itu, kami percaya dan kami katakan bahawa kelas 2 sistem hybrid ini adalah jawapan kepada pendidikan norma baharu. Kerana ianya menyelesaikan masalah utama yang menjadi pendesak usul di bawah hari ini dengan membolehkan pengendalian dilakukan seperti yang dikehendaki oleh pembelajaran mereka. Jadi, hujah pembangkang tentang online laboratory dengan izin yang dipertua wajar ditolak. Kesimpulannya, hujah-hujah pembangkang nampaknya tidak cukup kuat untuk bangkang usul yang dibawa oleh pihak perwakilan kerajaan pada hari ini kerana mereka sendiri pun masih keliru dengan apa yang dibawa oleh kerajaan hari ini. Oleh itu, mohon untuk terus menyokong untuk usul diterima. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Saudari Nur Adibah atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi penggulungan itu tadi, maka tamatlah sesi perdebatan kita pada hari ini. Dewan kini akan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada para hakim untuk mencapai kata sepakat. Dipersilakan para hakim untuk bergerak ke breakout session yang telah disediakan mengikut sidang. Para peserta dan penonton diminta untuk tunggu di sini sehingga diberitahu kemudian.